السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita akan teruskan kuliah pada pagi ini, membaca hadis yang terkumpul di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada pagi ini hadis yang akan kita baca ialah hadis yang berhubung dengan bab ataupun tajuk yang diletakkan, iaitu mendamaikan di antara dua pihak yang berselisih atau berbeza pendapat atau yang berkelahi, bertelagah dan sebagainya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini daripada sahabat Abu Darda. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam was salah was sadaqah. Qalu bala. Qal islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain al-haliqah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga ada dalam Tirmizi, juga disebut oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Maksud hadis, ala ukhbirukum, mahukah kamu? Nabi tanya kepada sahabat, mahukah kalian aku khabarkan? Akhbara yukhbiru, aku khabarkan kepada kamu bi afdal, suatu amalan yang lebih afdal, lebih baik. Afdal tu sendiri maksudnya lebih lah, kan? Afdal, lebih baik. Min darajatis siyam, daripada puasa. Wassalah, daripada salat. Wassadaqah, daripada bersedekah. Nabi kata, mahukah kamu aku ceritakan, aku khabarkan suatu amalan yang lebih afdal, darajah, kedudukannya lebih baik, kedudukannya, amalan yang lebih baik dari sudut mungkin pahala, mungkin manfaatnya, daripada as-siyam, puasa. Hebat, puasa ni dah hebat dah, tapi amalan ini afdal, lebih baik. Was-salah, salat. Was-sadaqah, bersedekah. Lalu sahabat yang dengar tu tentulah mereka tertanya-tanya, tentulah mereka nak tahu. Lalu mereka jawab, bala. Bala ni maksudnya ya, kami nak tahu. Bala ni maksudnya ya, na'am, kami nak tahu, kan? Lalu kata Nabi, qala, yang dimaksudkan dengan amalan yang lebih baik darjatnya daripada puasa, daripada salat, daripada sedekah, islah. Apa makna islah? Memperbaiki. Aslaha yuslihu, kan? Islah, memperbaiki. Memperbaiki, mendamaikan, memperelokkan
zatil bain. Apa dia? Iaitu hubungan di antara dua pihak yang berselisih. Wa fasadu zatil bain. Dan adapun menjadi perosak atau menjadi punca kepada pertelingkahan, Nabi kata yang terbaiknya islah. Sedangkan fasad, rosaknya zatul bain, rosaknya hubungan di antara dua pihak mukmin, al-haliqah. Dia bukan sahaja merosakkan hubungan mereka berdua, dia juga merosakkan agama. Apabila orang berselisih ni, orang berkelahi ni, orang bertelagah, dia merosakkan agama. Haliqah artinya cukur, dia mencukur agama. Hadis ni menunjukkan kepada kita tentang keutamaan, kelebihan orang yang bertindak sebagai pendamai. Dia tengok ada dua orang berselisih, dua orang berbeza pendapat, berkelahi dan sebagainya, bertelagah, dia mendamaikan, memperelokkan, merapatkan hubungan. Tak kira lah jiran sesama jiran, suami dengan isteri, dia bukan bertindak mencurahkan minyak ke dalam api yang marak tu, tapi dia bertindak memadamkan api tersebut. Tapi tabiatnya tak seronok lah kan. Kalau tengah duduk panas ni, kita kena bagi terbakar terus, bagi jahanam terus kan, bau dah syok. Dia macam tu. Jangan bertindak sebagai pendamai, bertindak sebagai namam. Namam ni apa? Namam ni dalam bahasa kita dia panggil batu api. La yadkhulul jannah namam. Tak masuk syurga orang yang bersifat namimah. Yang ni dia bertindak sebagai punca kepada perkelahian tu. Batu api lah kan. Apa? Cucuk. Kan? Cucuk. Baik. Di dalam surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islah bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Allah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira, tidak ada kebaikan pada banyak bisikan-bisikan. Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan di antara kamu, melainkan hanya pada beberapa perkara. Maknanya perkara yang dianggap baik di sisi Allah. Yang pertama, man amara bisadaqah, siapa yang menyuruh kepada sedekah, au ma'ruf, menyuruh kepada perkara yang baik, au islah bainan nas, iaitu memperelokkan hubungan di antara dua pihak. Bisikan ini, percakapan ini adalah percakapan yang baik di sisi Allah. Ini disebut dalam surah An-Nisa ayat 114. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan tadi, artinya dia mengajak, menyuruh, menggalakkan orang bersedekah, apa dia ni, ma'ruf, kepada kebaikan, islah, mendamaikan, artinya di tengah-tengah masyarakat itu dia bertindak sebagai pendamai. Dia bertindak sebagai penyatu di antara dua pihak. Mungkin di antara sahabat-sahabat dia ada berlaku perselisihan pendapat, berlaku perkelahian di antara suami isteri, jiran tetangga, anak jemaah. Dia bertindak sebagai pengharmoni, penyatu di antara dua pihak itu.
Allah Subhanahu wa taala sebut, jika dia melakukan hal itu, dia bertindak mendamaikan dua pihak tadi, mencari keredaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Itu satu. Baik, saya sambung ni. Nampak? Kata Al-Imam Ibn Rajab, dia kata, hendaklah setiap orang yang beriman tetap mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, saling nasihat menasihati dan memperingatkan sesama kita. Dan tidak disyaratkan orang yang ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, orang tersebut semestinya ma'sum. Ini isu besar yang kita akan ulas nanti. Betul atau tidak, benar atau tidak, dakwaan, anggapan, kenyataan yang mengatakan kalau kita nak ajak kepada kebaikan, kita tu kena baik dulu. Maksudnya kita tu kena maksum. Nanti kita ajak, hang pun lebih kurang, macam mana? Ada dibincangkan ni. Jadi kita nak kena betul-betul bagus, baru kita boleh ajak orang. Kalau tidak, tak boleh. Yang ni disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab. Dia kata, kalau kita nak ajak kepada kebaikan, kalau kita nak mendamaikan orang, buat dulu. Maksudnya, kalau ada peluang, kita buat. Soal kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita, mungkin di sana, di sini ada silap dan salah, atau dulu mungkin kita sendiri melakukan hal itu, kita juga terlibat dalam perkara tersebut, tidak menghalang untuk kita buat benda tu. Kerana kata Ibn Rajab, setelah kewafatan Nabi, tidak ada orang lagi yang maksum. Kata Ibn Rajab, kalau seseorang itu hendak, dalam bahasa orang putih dia panggil perfect. Kalau nak perfect, sempurna, baru nak boleh buat benda-benda yang kita sebut tadi. Kita hang dulu pun kaki berkelahi, hang dulu pun lebih kurang, sehari dua ni baru tengok baik, kacau. Kalau nak diungkit kisah-kisah yang lampau, nak diungkit cerita-cerita buruk kita, siapa yang tak ada rekod buruk? Kan? Siapa yang tak ada kesilapan dan kesalahan? Jadi kata Ibn Rajab, bukan syarat, tidak disyaratkan orang yang nak mendamaikan orang, yang nak mengajak kepada kebaikan, nak menyuruh kepada ma'ruf, nak mencegah kepada yang mungkar, nak mengingatkan sesama manusia, dia tu hendaklah orang yang sempurna? Tak. Kerana kata Ibn Rajab, selepas kewafatan Nabi, tidak ada lagi orang yang sempurna. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita juga kena ingat bahawa antara sasaran utama yang diinginkan oleh syaitan ketika dia datang kepada manusia ni ialah memecah belahkan dan menjadi punca kepada perkelahian. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya kita kena ingat, yang menyukai perpecahan, yang menyukai perkelahian, perbalahan, pertengkaran, permusuhan ialah syaitan. Ni dalam erti kata permusuhan, perkelahian yang tak sepatutnya lah, kan? Tapi kalau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, contoh sahabat tuan-tuan buat salah, tuan-tuan kena tegur tak? Kenalah, walaupun terpaksa berkelahi. Kalau tidak jahanam. Buat tak tegur. Kan syaitan tak suka kita berkelahi. Lepas tu, kita jangan tegur lah. Kalau tegur, saat lagi bermasam muka, berselisih pendapat, biar.
Yang pentingnya kita bersatu padu. Ini tak boleh lah. Bersatu padu di dalam kejahatan tak boleh. Jadi tuan-tuan kena beza. Ada benda kita terpaksa berselisih, ada benda kita terpaksa berpecah, ada benda kita terpaksa berbeza. Dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, kalau dia buat salah, kita tinggal. Kalau dia buat salah, kita tegur. Walaupun terpaksa berselisih. Jangan sampai tuan-tuan nak jaga hati, sampai tuan-tuan terpaksa mendiamkan kejahatan tu. Tak boleh lah. Sebab tak tegur. Saya kalau tegur dia marah berkelahi. Tak boleh lah. Kan? Nampak? Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitan, itu yang saya kata tadi, yang suka berkelahi ni, yang suka bergaduh ni, yang suka bertengkar ni, syaitan. Sebab itu manusia yang dia cuba nak mencetuskan pertengkaran dan perkelahian, yang menjadi namam batu api, yang bawa cerita-cerita orang dengan bertujuan untuk menimbulkan permusuhan, yang ni ialah perbuatan, amalan, pekerjaan syaitan. Inna syaitana qad aisa an yu'badahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Nabi kata syaitan dah putus asa, dah surrender untuk orang-orang Islam menyembah dia di tanah semenanjung Arab, peninsula, jazirah. Lepas itu tuan tengok ada berita Al-Jazeera. Dia bukan Al-Jazeera. Al-Jazeera itu sebutan English. Dia yang betulnya Al-Jazeera, channel. Nabi kata di tanah Arab syaitan tak mungkin disembah. Artinya apa? Setelah Nabi dihantar, Nabi telah membersihkan tanah Arab daripada perbuatan syirik. Islam telah masuk. Syaitan tak mungkin nak tukar tanah Arab ni seperti asal. Islam akan sampai kiamat lah. Cuma walakin, untuk manusia kembali menyembah syaitan, untuk manusia kembali sesat seperti dulu, lah, tak mungkin. Nabi dah bawa cahaya Islam. Cuma apa yang syaitan boleh buat? Walakin fi tahrish bainahum. Yang bolehnya ialah dia menimbulkan pergaduhan, permusuhan, mengadu domba di antara orang Islam. Maksud itu tuan-tuan tengok, benda yang Nabi kata walakin fi tahrish bainahum, yang dia boleh, target dia, peluang yang dia ada, yang akan wujud sampai bila-bila, iaitu menimbulkan permusuhan dan perkelahian. Nampak? Sebab itu tuan-tuan tengok Palestin tu, Israel tu, tuan-tuan tengok Palestin, Israel tu. Israel ni dia terletak di Palestin. Kalau tuan-tuan lupa ataupun tuan-tuan mungkin tak perasan, di sekeliling Israel tu ialah negara Arab. Negara Arab yang duduk di situ semua negara Arab. Kalaulah Arab ni pi kencing seorang sikit di Israel tu, tenggelam habis. Faham tak perumpamaan tu? Apa maksud perumpamaan tu? Orang Arab yang ada kat Israel tu, kalau dia pergi kencing seorang sikit di Israel, dia tenggelam di Israel tu. Artinya apa? Ramai Israel, Palestin tu, orang Arab tu ramai. Tapi masalahnya berkelahi. Lepas itu Nabi SAW sebut tentang al-jamaah. Kekuatan itu bersama dengan al-jamaah, persatuan. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana perpecahan, perbalahan, permusuhan
Bila ramai berkelahi, berpecah, yang sikit, yang kecil akan menguasai yang besar. Ramai tapi berkelahi, berpecah, berselisih, bertengkar, maka mereka ni kecil tapi bersatu. Mereka ni bersatu, kecil, mereka akan menang pada yang ramai ni tapi berpecah. Itu yang berlaku di dunia hari ni. Nampak? Baik. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi. Okey. Dia kata, aqama al-Islam 'alaqah al-muslimin 'ala at-tawasuli wal mahabbah wat tanasuh fillah. Dia kata Islam ni dibina di atas hubungan sesama orang Islam. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok ibadah di dalam Islam kebanyakannya bersifat jamaah. Dia bersifat kumpulan. Salat jamaah. Apa dia lagi? Korban. Dia bersifat jamaah. Zakat. Kalau tuan-tuan tengok daripada 5 ibadat tu, mengucap ni kita seorang-seorang lah. Salat, kebanyakan salat ditekankan salatul jamaah. Yang kedua, sebab tu kalau tak ada orang langsung sembahyang berjamaah dalam qaryah tu, berdosa habis satu qaryah. Pasal itu dia panggil fardu kifayah. Wajib dilakukan, ditegakkan sembahyang jamaah. Lepas jamaah, puasa jamaah juga. Kan? Pasal apa tuan-tuan disuruh berpuasa? Untuk salah satunya merasai kesusahan orang lain. Dan di antara amalan yang digalakkan berpuasa ialah menjamu orang berbuka puasa. Ini melibatkan masyarakat. Dan bila kita berpuasa, kita kena jaga mulut kita. Semua melibatkan orang lah puasa ni. Kan? Yang ketiga dia, yang juga melibatkan orang lain, zakat. Lagi terang, zakat melibatkan masyarakat, orang ramai. Haji juga melibatkan masyarakat. Jadi Islam ni agama yang dia suruh kita berjamaah, bermasyarakat. Pasal itu Nabi SAW menyebut turunnya barakah pada jamaah. Sesiapa yang melakukan sesuatu, salah satu cara nak tarik berkat, kongsi apa yang kamu ada. Tu Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tu. Yang satu orang makan tak kenyang tu, Nabi tanya, hang baca bismillah tak? Dia kata baca. Hang makan seorang ke hang makan ramai-ramai? Dia kata makan seorang. Tu punca hang tak kenyang. Sebab hang tak kenyang tu sebab hang makan seorang-seorang. Cuba hang makan berjamaah, makan ramai-ramai, turun berkat. Nampak? Islam agama bermasyarakat. Kan? Agama bermasyarakat. Dia kata apa? Dia kata at-tanasuh, yang kita sebut tadi ni, saling nasihat menasihat. Nasihat yang merapatkan, nasihat yang menyatukan, bukan nasihat yang memecahkan. Tapi kita ni dia lebih kepada cucuk nak bagi berkelahi, mami jarum ni. Kan? Dia main dia cucuk sana, dia cucuk sini. Kan? Dia mengadu domba. Mengadu domba. Kan? Mengadu domba. Saya pun tak tahu mai pernah perkataan domba. Kan? Kemudian dia kata lagi, dia kata wa qiyamul mujtama' yaqumu 'ala at-ta'aruf wat-ta'awun bainan nas. Fa idza hakamat al-'alaqah al-baghdha wat-tashahun fa inna hadha yundhiru bi kharabin al-mujtama' wa diya'in. Kalau manusia berkelahi, berselisih, agama akan jadi rosak. Pasal itu dalam salat sama. Tu tengok dalam sembahyang kita sama. Dan antara larangan, dilarang ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok
saya pun tak tahu, di RNR. Semayang 30 jemaah. Tak perlu 2 orang, tak ni 3 orang, tak ni 4 orang, tak ni seorang. Dia tak. Dalam masjid tak boleh. Ada larangan. Tidak boleh mendirikan jamaah yang kedua. Dibincangkan. Sebagai contoh apa? Tak boleh ada 2 imam. Tak boleh ada 2 jamaah. Bila kita mari masjid, kalau kita tak mau sembahyang, tuan-tuan, semua kita boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang dia jahil fiqh. Dia mari masuk dalam masjid, dia mari masuk dalam masjid, orang duduk sembahyang. Dia masuklah, dia kata saya tak boleh pasal saya nak jamak. Tak apalah, bila kita masuk dalam masjid, kita nak jamak ke, kita nak qasar ke apakah, kita sertai dulu jamaah yang pertama tu. Kita masuklah. Semayang dulu, dia semayang zuhur ke, dia semayang asar ke, dia semayang maghrib ke, kita semayang tamam. Jangan kita buat pula jamaah kita yang kedua. Masuk dulu. Kalau kita tak mau masuk, kita tak mau join, kita duduk luar. Sampai di Perlis, dah tahu Perlis tak baca qunut. Duduk dulu luar lambah tu. Ha? Tak kira yang buat nak semayang, membayar lain. Ha? Qunut ni sunat kan? Tapi dia punya pertahan. Tak pi mayang belakang imam Masjidil Haram. Tak pi Masjidil Haram yang 100,000 tu. Pasal tak baca qunut. Buat pula puak mereka 5-6 orang. Nampak? Yang ni betul-betul menunjukkan kejahilan. Jadi kita masuk. Hatta dalam hadis Nabi tengok 2 orang tak salat di belakang. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalang hampa daripada salat dengan kami? Kami dah salat di rumah. Nabi kata, tak, bila mari hampa kena salat. Kalau tidak orang nampak berpecah. Dan tuan-tuan kadang-kadang ada yang dia tak setuju dengan Tok Imam tu, dia tahu Tok Imam tu bertugas hari ni, dia mai bagi sayur dengan pok dia 4-5 orang. Ha? Apa dia? Dia mai semayang lain. Pasal dia tak setuju dengan Tok Imam tu. Selalunya yang berkelahi tak mau semayang ni, selain daripada, taklah banyak sangat perbezaan fiqh ni. Okey, perbezaan politik lah. Kan? Yang semayang 2 imam dan sebagainya ni. Kan? Tak mau. Ini berpecah. Pasal tu masjid tempat menyatukan. Pasal tu saya kata kita kena tengok balik keperluan adanya surau. Kalau dekat-dekat dengan masjid, tak payah ada surau. Masjid pun tak penuh. Masjid pun tak penuh. Masjid masih ramai lagi. Pasal apa yang tak mau main semayang di masjid? Pasal apa yang tak mau main semayang di masjid? Adakah salat di masjid ni imam tu tak sah, yang kita tak mau? Ini semua kadang-kadang tujuan salat jamaah menyatukan masyarakat. Ramailah semayang di masjid. Kan? Sedangkan jamaah itu ialah persatuan. Pasal apa nak pergi semayang di surau? Buat surau tanu. Berkelahi buat surau tani. Berkelahi buat surau tanu. Berkelahi buat surau tani. Kan? Berceretek surau. Tanu 5 orang, tani 3 orang. Kalau himpun surau-surau yang tepi-tepi tu mai di masjid, itu lebih menepati tuntutan salat berjamaah. Pasal itu dalam Islam ada masjid dirar. Masjid yang dibakar oleh Rasulullah kerana bertujuan untuk memecahkan kesatuan umat Islam. Masjid tu ada, dia pergi buat lagi satu yang dekat supaya nak bagi berpecah. Baca dalam surah At-Taubah. Allah SWT perintahkan supaya dibakar masjid tu. Ada masjid dalam sejarah Islam yang dibakar kerana tujuan yang buruk. Kan? Ha? Tanya, pasal apa hang tak pergi sembahyang di masjid? Tu imam tu tak sah? Tak layak untuk tak berimamkan, dia tak sah? Kita pasal bila kita tak mau sembahyang belakang dia, artinya tak sah. Pasal apa hang tak pergi sembahyang? Tu imam tu tak sah. Pasal tu kita tak pergi sembahyang. Dia beratlah. Ni tuan-tuan kena fikirkan, kenapa fenomena ini berlaku? Sebab apa fenomena ini berlaku? Kenapa orang tidak beramai-ramai datang masjid? Atas sebab apa? Ini kita kena tengok. Dan yang peliknya tuan-tuan, ia tidak berlaku pada agama lain. Ada tak pada agama lain? Agama lain tak berlaku hal ni. Ada satu gereja besar, ada gereja kecil-kecil pula, 3-4 ceretek. Ini gereja apa? Kita tak boleh sebut dah sensitif. Kan? Tak, daripada satu gereja, semua pergi gereja tu.
Daripada satu kuil, semua pergi kuil tu. Tiba-tiba agama yang mengajar persatuan, agama yang mengajar jamaah, agama ni pula banyak berceretek. Tahun sikit, tahun sikit. Kan? Bukan sahaja di Perlis, di negeri-negeri lain pun ada. Selalunya kerana perbezaan politik. Ini umum. Ambil sebagai nasihat umum. Tak menyebut mana-mana nama, hanya sebagai ingatan bersama. Kita tuan-tuan, nak bagi selesai tajuk apa-apa pun senang ya. Agama itu hendaklah diletak habis tinggi daripada semua yang ada. Bila satu orang dia boleh letak agama paling tinggi, apa yang lain pada yang bawah pada agama, perbezaan-perbezaan ni jadi kecil ya. Masjid ni bukan milik siapa-siapa, bukan milik mana-mana parti. Pasal itu salah satu daripada larangan, bukan perlihat banyak negeri, salah satu larangan di masjid ialah orang yang ada jawatan politik di dalam parti tidak boleh bercakap di dalam masjid. Tu sampai teratur nak jaga lah. Orang yang ada jawatan dalam parti politik tak boleh bercakap dalam masjid. Pasal nak habaq kata masjid ni bebas, zon bebas politik. Nampak? Pasal tu menega pun tak boleh. Sekali lagi menega kan tak tahu. Kau tu buat main tudung dia, kau ni buat main tudung dia, berkelahi. Satu politik lah beza. Pasal tu kalau tuan-tuan main masjid, tuan-tuan tak sembang politik, saya berkelahi. Memang tajuk lain. Tajuk macam mana peneram nak bagi kembang elok. Kan? Macam mana padi tak bagi ulat. Memang tajuk padi, tajuk kuih, tak memang tajuk. Duk makan elok-elok pagi, tuan-tuan berkelahi. Pasal kau ni sokong kau ni, kau ni sokong kau ni. Kan? Nampak? Baik. Kemudian kita sambung. Ada satu cerita India, cerita Hindu, bagus tau. Cerita Hindu ni bagus, tuan-tuan boleh tengok. Cerita Hindu ni bagus. Saya lupa dah tajuk. Apa dia ni? Orang kita duk berkelahi teruk-teruk ni. Cerita Hindu ni Bollywood ke apa tau. Dia ni di India ni dia filem ni mengisahkan tentang seorang pengundi yang menjadi rebutan di antara dua pihak yang bertanding. Di India ni, India buat filem India. Kawan ni dia seorang ya. Tapi dia ni penentu kepada pihak yang nak menang. Tu dalam cerita tu. Cerita ni bagus, dia tak ada unsur-unsur yang pelik, dia cerita komedi. Jadi hak yang parti yang bertanding ni, hak calon bertanding ni, mula dia tak ada rumah, depa bagi rumah. Kawan tu tengok belah ni bagi rumah, kau ni buat mai kerusi lah, buat mai apa lah. Jadi dia daripada duduk bawah pokok, kawan ni asalnya duduk bawah pokok merempat, boleh macam-macam. Pasal apa? Sehari parti nu mai bagi, kau dia tengok parti nu pula mai bagi. Daripada tak ada IC, dia bagi IC. Macam-macam lah cerita pada India ni. Punya untung. Pasal apa? Pasal nak ambil undi dia. Bagi tak? Last sekali dia jadi kaya. Dia jadi kaya. Pasal dia ni bulut. Mula kau dia tak ada cermin. Kau tu beli cermin. Ni cermin muka tak ada, beli cermin. Kawan tu dia tengok kawan tu beli cermin, dia mai beli sikat rambut, minyak rambut, kerusi. Nampak? Tuan-tuan kena jual mahal sikit baru kaya kan. Nampak menarik Artinya apa? Artinya dia tu dilayan hanya kerana nak dipergunakan sahaja. Jadi jadilah orang yang seperti tak payahlah teruk-teruk. Okey, dia kata lagi di sini. Dalil yang lain yang menunjukkan syaitan ni memang target nak bagi kita bermusuh, berpecah dan berkelahi. Sebagai contoh, tengok. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yada'u 'arsyahu 'alal ma.
Sesungguhnya iblis meletakkan arsyuhu, singgah sananya, kerusinya, kerajaannya, alal ma', di atas lautan. Syaitan ni dia punya pusat pemerintahan dia, pentadbiran dia di alal ma', di atas lautan. Thumma yab'athu sarayahu, fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah yaji'u ahaduhum. Lepas tu dia pun hantarlah syaitan dia ni pergi buat kerja saraya, pergi buat mission. Hapi hasut. Lepas tu balik mari cerita apa hang dah buat. Laporan. Hang buat apa? Saya hasut dia ni buat macam ni, berjaya. Saya pergi hasut dia ni, goda dia ni, buat macam ni, berjaya. Hang kena cerita, jangan balik saja. Hantar laporan. Hari ni berjaya buat apa? Fayaqul fa'altu kadha wa kadha. Saya pergi ni sekian ni saya buat, hantar laporan. Setiap syaitan ni kena hantar laporan dia buat apa. Fa'altu kadha wa kadha wa kadha. Fayaqul ma sana'ta syai'a. Dia pun dengar, saya hasut dia buat macam ni, curi duit. Saya hasut dia isap okok. Saya hasut dia tengok benda tak elok. Saya hasut dia lekeh, ceroi. Hak tu ya hang boleh buat. Hasut dia isap okok, hasut dia tengok tak elok, lekeh. Ya, lekeh. Syaitan kata, ma sana'ata syai'a. Hang ni tak buat apa. Teratu. Lekeh kan? Thumma yaji'u ahaduhum. Marilah satu syaitan lagi. Fayaqul. Ini laporan saya, kejayaan saya. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Apa hang buat apa? Saya telah mendatangi sepasang suami isteri. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Saya telah pergi kepada suami isteri, saya telah menghasut dan telah menimbulkan permusuhan, perkelahian, syak wa sangka dan sebagainya, dan saya tak balik mai ni melainkan setelah mereka bercerai, berpisah, berkelahi. Nampak? Pasal itu tuan-tuan, sihir yang paling tua dalam dunia sejak daripada zaman Nabi Sulaiman di Babylon ialah sihir yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Tuan-tuan baca dalam suratul Baqarah. Kan? Wa ma kafara Sulaiman. Ayat tu dia mula, wa ma kafara Sulaiman. Allah Ta'ala cerita tentang, mereka kata Sulaiman buat sihir, Sulaiman ajar sihir. Allah kata tak. Sihir ni diajar oleh dua makhluk yang bernama Harut dan Marut. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Yang mana sihir ini boleh memisahkan suami isteri. Dia panggil sihrut tafriqa. Sihir yang menimbulkan dia, tuan-tuan, dia tak semestinya kadang-kadang kita duk faham kata buat dengan ilmu hitam, nasi kangkang lah, apalah, kan? Ilmu pengasih. No. Ni jarum-jarum halus. Ni syaitan dia. Dia pergi rumah kawan tu. Macam selalu saya bagi contoh. Pagi-pagi tak ada buat kerja apa, mayang duha dulu. Duha tak tinggal, pergi berjalan rumah kawan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Abang baik. Pergi mana lelaki hang? Pergi mana lelaki? Pergi kerja lah. Ajil lelaki hang kerja. Syaitan ni yang kata syaitan ni. Yalah, dia kerja lah. Hang percaya ke dia pergi kerja?
Kawan ni dia tak fikir apa, terus dia dah. Yang kata syaitan ni, syaitan dalam apa? Rupa bentuk orang. Kan minal jin. Hang percaya ke dia pergi kerja? Oh lah dia pergi kerja, nak pergi mana? Itulah hang ambil lah tahu sikit. Jangan duk percaya sangat. Jangan betul sangat. Lah bukan boleh kira. Nampak. Pandai dia. Yang kata setan ni. Jadi kalau tuan-tuan mai lah orang perempuan lagu ni, tahu siapa-siapa lah mai macam ni, tuan-tuan buat macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Kan? Bacalah doa-doa pelindung daripada syaitan. Mbuih sikit. Dia balik. Syaitan. Ni, lepas dia bagi tahu tu tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, syaitan kata fayudnihi, mai dekat sikit. Iblis kata mai dekat sikit. Dia kata, ni'ma anta. Ini baru betul-betul syaitan. Yang tadi ada curi kasut, ada. Yang ni betul-betul syaitan. Nampak tak? Apa dia? Tafriq, furqah. Perceraian itu perpecahan lah. Perkelahian tu pecahan lah. Kan? Nampak? Sebab itu kita kena hati-hati. Apa sahaja yang membawa kepada permusuhan, dia datang daripada syaitan. Kan? Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitab dia Faidul Qadir, Al-Imam Al-Munawi kata dia, hadis yang kita baca kata syaitan, iblis suka ni, dia kata apa? Ini mengingatkan kita bahawa perceraian ialah suatu perkara yang dibenci, dan tujuan, maksud, a'zam maqasid, dia sebut a'zam maqasid, tujuan yang terbesar yang hendak dicapai oleh iblis dan syaitan ialah untuk memecah belahkan di antara pasangan suami isteri, kerana itu boleh menutup. Dia kata bila berkelahi, terputusnya zuriat keturunan, membuka jalan zina. Itu tujuannya, kan? Sebab itu hadirin mukminin, kita kena bertindak sebagai pendamai, muslih, dia panggil muslih. Baik. Kemudian kita nak tutup sikit. Kenapa Nabi kata lebih besar daripada puasa, lebih besar daripada salat, lebih besar daripada sedekah? Mendamaikan dua pihak. Oi tuan-tuan, dia tengok amalan ni, salah satu penanda untuk nak ukur pahala dia besar ke kecil, dia tengok pada manfaat. Manfaat. Maksudnya kesan perbuatan kita tu besar mana? Tuan-tuan mari sembahyang, bagus, ada kebaikan, tapi dia tak besar untuk diri kita sendiri. Tapi tuan-tuan, sekarang ni ada dua pihak berkelahi, bermusuh, bertengkar. Tuan-tuan pergi damaikan, dua pihak ni bersaudara balik, mereka dah tak lawan maki, tak lawan fitnah, tak lawan mencarut, tak lawan kata mengata. Kesan dia lagi besar daripada, tuan-tuan, salat. Kesan. Kan? Tapi tuan-tuan janganlah silap faham, lagi tak mayang pula. Aku tak mayang tak apa, aku jenis mendamaikan orang. Tak betul. Semayang tu semayang, artinya dalam konteks manfaat, mendamaikan orang. Kan? Itu kita kena faham. Kan? Tapi demikianlah tuan-tuan, bila syaitan masuk ni, memang susah nak jadi. Kan? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati kita pada pagi ini, dan sama-samalah kita melakukan islah setakat yang kita mampu. Kalau kita tak boleh nak mendamaikan, jangan menjadi punca orang berkelahi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi